Dah kita mulakan ya. Surah An-Nisa mulai ayat 131. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah, dan kepunyaan Allah. Ma apa yang bis samawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi, walakot dan demi sesungguhnya, wassoina telah kami wasiatkan, allazina kepada orang-orang yang utu telah diberikan mereka al-kitaba akan kitab, min qablikum daripada sebelum kamu, wa iyyakum dan akan kamu. Iya ni kita jumpa iyaka nak budu, iyaka akan engkau. Ni iyyakum akan kamu. An bahawa ittaqu bertakwalah olehmu Allah kepada Allah. Wa in dan jika takfuru kamu kufur, fa inna maka sesungguhnya lillah kepunyaan Allah ma apa yang bis samawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi, wa kana Allah dan adalah Allah ghaniyan amat kaya, hamida lagi amat terpuji. Ayat 132. Walillah dan kepunyaan Allah ma akan apa yang bis samawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi, wa kafa billah dan cukuplah Allah wakila yang jadi pelindung. Dalam braket yang menyaksikan. Ayat 133.
In jika, yasha ia kendaki. Yuzhibakum ia hilangkan akan kamu. Ia hilangkan akan kamu. Yuzhib ni, ya, dia mati sebab jawab kepada in. Yuzhib ini kalau mula dengan depan, baris depan mudhari' itu, artinya dia 4 huruf. Kalau 3 huruf, zahaba, yazhabu, yazhabu. Zahaba telah pergi, yazhabu ia pergi. Ya? Jadi bila yuzhibu, azhaba 4 huruf, azhaba, yuzhibu. Ya? Jadi bila 4 huruf, jadi telah memergikan ia. Jadi tak sesuai lah dengan makna memergikan. Orang dah pergi itu artinya orang yang sudah hilang daripada kita. Ya? Jadi ya, kesesuaian ayat ni dengan makna ia hilangkan akan kamu. Ya, tadi berasal daripada apa? Zahaba. Ya. Ini rubai 4 huruf. Azhaba yuzhibu. Ya. Okey, sambung lagi. Ia hilangkan akan kamu ayyuhan nas, wahai manusia. Wayati dan ia datangkan. Bi'akharin dengan orang-orang yang lain. Wa kana Allah dan adalah Allah ala atas zalika itu qadira amat berkuasa. Okey, ayat 134 ya. 134. Man barang siapa kana adalah ia yuridu ia berkendak sawaba akan balasan ad-dunya dunia. Wa indallah, wa inda ya, maka di sisi Allahi Allah sawabud dunya balasan dunia wal akhirah dan akhirat. Wa kana Allah dan adalah Allah sami'an amat mendengar basira lagi amat melihat. Baik. Kita semak semula daripada ayat 131 tadi ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Allah membahasakan dengan milik. Jadi adakah milik kita? Jadi bukan milik kita, tapi langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kita pun hanya menumpang
menunggu waktu sampai ajal. Ya. Lepas tu, ya, kita tak miliki lagi pun ya, bumi ini buat kita. Ya, dan dimiliki pula oleh ya, orang lain. Sebab semua itu adalah pinjaman. Ya, sebab itu Allah boleh mengatakan ya, langit dan bumi itu milik dia. Nah, janganlah kita nak ya, takjub atau nak rasa sombong, heran ya, dengan diri kita. Sebenarnya kita adalah hamba kepada Allah. Nah, beruntunglah ya, yang mendapat pimpinan daripada Rasul. Maka nampaklah jalan petunjuk dunia akhirat. Dan diterangkan di sini walaqad wasainal ladzina utul kitab, dan telah wasai walaqad, dan demi sungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab min qablikum, daripada sebelum kamu. Orang-orang yang telah diberikan kitab dari sebelum kamu, bukankah ia Yahudi dan Nasara? Sudah tentu. Yahudi dan Nasara adalah umat yang telah diberi kitab lebih dahulu daripada kita, daripada umat Muhammad. Wa iyyakum, dan akan kamu ni umat Muhammad. Apa wasiat tiap-tiap mereka yang telah diberi kitab? Anittaqullah wa iyyak anittaqullah, bahawa bertakwalah olehmu kepada Allah. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada tiap-tiap umat yang telah memperolehi atau telah diberikan kitab, iaitu suruh bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan jika kamu kufur, mengingkari nikmat Allah Ta'ala dengan tidak beriman kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Allah menegaskan kembali. Ingat, kalau satu dunia kufur sekalipun manusia ini, langit dan bumi adalah milik Allah, bukan milik kamu. Dan kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah, dan adalah Allah amat kaya lagi amat terpuji. Allah tetap kaya sebab langit dan bumi milik dia. Allah tetap terpuji. Ya, siapa yang ya, memiliki langit dan bumi kalau tidak Allah? Nikmat yang kita perolehi semua adalah daripadanya. Bukankah Allah itu amat terpuji? Dan kita sendiri akan mengatakan alhamdulillah. Dan ditegaskan lagi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini kepada mereka yang benar-benar ya, tak reti berterima kasih kepada Allah. Allah tegaskan lagi, dan kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Ingatlah, ya, itu adalah milik yang Allah boleh akui, iaitu milik dia, bukan milik kita. Wa kafa billahi wakilah, dan cukuplah Allah yang jadi pelindung ataupun yang menyaksikan. Jadi, ya, itulah pencukupnya. Iaitu siapa? Allah. Ya, yang jadi pelindung ataupun yang menyaksikan segala perkara. In yasha yuzhibkum ayyuhan nas. Jika ia kendaki, ia hilangkan akan kamu, wahai manusia. Manakala Allah mahu, Allah kendaki, Allah boleh hilangkan kamu, ya manusia, dan Allah boleh tukar ya kepada ya, bangsa lain. Wayati bil akharin, dan ia datangkan dengan orang-orang yang lain. Seandainya contoh, orang Arab dah tak nak mau beriman, tak nak Islam, tak nak Rasul, ya Allah gantikan kepada bangsa lain yang mereka itu akan ya, taat, patuh
dan dia sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Ya, jadi siapa yang rugi? Ya, tentulah bangsa itu yang rugi. Bangsa yang telah diturunkan Rasul padanya. Dia kufuri Rasul itu. Ya, maka Allah gantikan kepada bangsa lain yang mau menerima Rasul. Sebab itu tidak heranlah kalau seandainya perkembangan Islam ini terkadang tidak jatuh di tempat yang mana Nabi dilahirkan. Terkadang perkembangan Islam itu lebih rancak, lebih baik ya, di negara-negara yang bukan diturunkan Rasul padanya, tapi dia beriman dengan Rasul. Ya. Nah, itu tidak heran. Artinya Allah berkuasa berbuat demikian. Wa kana Allahu ala zalika qadira. Dan adalah Allah atas itu amat berkuasa. Allah berkuasa berbuat demikian. Ya. Man kana yuridu sawabad dunya. Barang siapa adalah ia berkehendak akan balasan dunia. Fa indallaha sawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah balasan dunia dan akhirat. Ya. Ayat ini nak memberitahu kalau orang nak kejar dunia, dia dapat tak dunianya. Dia kejar dunia, mati-matian dia kejar dunia. Ya. Untuk mencari kekayaan dunia. Tapi dilupakan akhirat. Boleh. Ya. Akan dapat balasan itu. Maknanya, dia nakkan dunia, dapatlah dunianya. Ya. Dengan ilmunya, kepandaiannya, ya, dalam mencari kekayaan dunia, maka dia pun dapatlah kekayaan dunia. Sebab Allah katakan ada balasan dunia dan ada balasan akhirat. Jadi dia nakkan dunia, dapatlah dunianya. Ya. Tapi seandainya dia nakkan dua-dua, dunia dan akhirat, maka dua-dualah dapat. Ya. Jadi mana kita nak pilih? Kita nak pilih dunia saja ataupun dunia akhirat. Maka kalau nak jadi umatan wasaton, umat yang pertengahan, sebab umat Muhammad ni adalah umatan wasaton. Ya, umat yang pertengahan. Tidak keduniaan sangat dan tidak keakhiratan sangat. Ya. Itu dikatakan umatan wasaton. Dengan pertimbangan doa yang Allah telah berikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua hasanah. Ya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Jadi seimbang. Ya, dunia dan akhirat. Itu dikatakan umatan wasaton. Jadi, ya, seandainya mereka melebihkan dunia saja, bagaimana? Ya, dia tidak mementingkan akhirat, tapi dipentingkan dunia saja. Ya, ini dikatakan sebagai umat yang melampaui batas. Seperti apa? Diterangkan tafsirannya. Mereka yang nakkan dunia semata-mata adalah seperti Yahudi. Dan mereka yang nakkan akhirat semata-mata adalah seperti Nasara. Kenapa? Ya. Sebab Yahudi lebih pentingkan dunia daripada akhirat. Dia lebih besarkan dunia daripada akhirat. Ya. Dan dalam surah Baqarah pun diterangkan, dia mau hidup kalau boleh 1000 tahun lagi. Kalau boleh dihidupkan 1000 tahun lagi, nescaya dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, tak puas dengan keduniaannya. Ya. Kenapa? Dia dikatakan Nasara itu melampaui tentang keagamaannya. Mula-mula Nasara ni dia tak pentingkan dunia. Mula-mula ini bukan sekarang. Mula-mula mereka tidak pentingkan keduniaannya. Dia pentingkan akhirat. Sebab itu contohnya kahwin itu kan dunia. Ya, jadi kalau nak jadi padri, dia tidak kahwin, hilangkan dunianya. Ya. Dan
ia tidak boleh makan benda-benda yang bernyawa atau berdarah. Artinya, ia nak sentiasa suci sahaja. Dan mereka punya biara-biara yang mana mereka bertapa ataupun berpuasa terus menerus ni dah tak pentingkan dunia. Siapa nak perintah-perintah. Jadi pentingan akhirat sahaja. Itu namanya Nasara. Sebab itu datangnya Nabi SAW menjadikan umat ini umatan wasatan. Umat yang pertengahan. Tidak ke Yahudian dan tidak ke Nasranian. Sebab itu dalam Islam adanya perkahwinan, adanya makan dan minum yang halal. Tidak ada dalam Islam tak boleh makan binatang yang berdarah, tak ada. Melainkan yang binatang yang dihalalkan boleh dimakan. Tapi kalau ikutkan agama Nasara, dia tidak boleh makan. Kalau nak jadi pari, sate pun tak boleh makan. Macam tu lah. Jadi, jadilah umatan wasaton. Umat yang pertengahan, tidak ke duniaan dan tidak ke akhiratan. Nasara sebelum menceburi politik, mereka memang agamanya berat hanya kepada keakhiratan saja, bukan dunia. Oleh kerana bila mereka rasa kalau tak ceburi politik, maka yang memerintah itu kalangan mereka yang zalim, bukan beragama Nasara contohnya, maka ahli-ahli agama ni cukup tertindas. Setelah itu barulah mereka sedar pentingnya keduniaan. Barulah dia mengimbangi dunia dengan akhirat. Dengan adanya dia masuk dalam pemerintahan. Kalau tak, dia tidak kisah pemerintahan. Siapa nak perintah. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita dunia pun nak jaga, akhirat pun nak jaga. Kalau seandainya pemerintahan tidak dijaga, nanti kita ahli agama akan tertindas dengan mereka yang tidak senang dengan agama kita. Dan kita akan hidup beragama dengan agama yang menunaikan agama yang begitu tertindas. Sebab itu kita kena imbangkan dunia dan akhirat. Wa kana Allah sami'an basira. Dan adalah Allah itu amat mendengar, lagi amat melihat. Itu sifat Allah Ta'ala. Yang maha mendengar segala perkataan dan amat melihat segala perbuatan. Bagi itu sambung lagi ayat seterusnya. Ya ayyuha wahai. Allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Kenapa kita terjemahkan telah beriman mereka? Sebab amanu tu madi. Ini daripada amanah, amanu. Tapi kalau mafhum ayat, tak perlu terjemah macam tu. Terjemah wahai orang-orang yang beriman. Macam tu. Tapi harfiah kita jelaskan kerana dia fi'il madi, kenalkan dia fi'il madi. Telah beriman mereka. Kunu jadilah olehmu. Qawwamina, orang-orang yang mendirikan. Orang-orang yang mendirikan bil qisti dengan keadilan. Syuhada sebagai saksi-saksi. Lillahi bagi Allah. Walau dan jikalau ala atas
Anfusikum, diri-diri kamu. Atau al-walidaini, dua ibu bapa kamu. Dua ibu bapa kamu. Wal akrobin, dan keluarga yang hampir. In yakun, jika ia ada. Ghaniyan, kaya. Au fakiron, atau fakir. Wallah, maka Allah. Aula, lebih utama. Bihima, dengan keduanya. Fala tattabi'u, maka jangan kamu mengikut. Al-hawa, akan hawa nafsu. Anta'dilu, bahawa tidak kamu berlaku adil. Anta'dilu. Anta'dilu ni ada takdir la. Bahawa tidak kamu berlaku adil. Kalau kita terjemahkan bahawa kamu berlaku adil, bermakna kamu berlaku adil. Ini maknanya, maksudnya bahawa tidak kamu berlaku adil. Jadi kena takdirkan la di situ, tidak kat situ. Jadi terjemahan bahawa tidak kamu berlaku adil. Wa in, dan jika talwu, kamu putar-putarkan. Au tu'ridu, atau kamu berpaling. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Kana, adalah ia. Bima, dengan apa yang. Ta'maluna, kamu kerjakan. Khabiro, amat mengetahui perkhabaran. Simak semula. Ya ayyuhallazina amanu, kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, jadilah olehmu orang-orang yang mendirikan dengan keadilan. Syuhada alillah, sebagai saksi-saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, dan jikalau atas diri-diri kamu. Au al-walidaini,
atau dua ibu bapa wal aqrabin dan kaum kerabat atau keluarga yang hampir. In yakun ghaniyan aw fakiran. Jika ia ada yang kaya atau yang fakir. Wa in fallahu aula bima. Maka Allah lebih utama dengan keduanya. Di sinilah dia nak menunjukkan dalam Islam kita tidak boleh sembunyikan kebenaran. Kalau ia benar, ia benarlah. Kalau kita saksikan kebenaran itu, nyatakanlah kebenaran itu. Jangan kita sembunyikan. Walaupun ia melibatkan diri kita, ibu bapa kita, keluarga kita. Ya. Sekalipun dia kaya ataupun dia fakir, maka yang lebih utama ialah Allah. Kebenaran itu tetap ia ditegakkan. Yang benar, nyatakan yang benar. Jangan sembunyikan. Oh, sebab dia kaya, maka tutup kes. Tak boleh. Kerana dia fakir, maka kita kenakan hukuman buat dia. Jadi, ini semua tidak berlaku adil. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kamu mengikut akan hawa nafsu bahawa tidak kamu berlaku adil. Jadi kerana ikut hawa nafsu, kerana pentingkan, kerana dia saudara kita, kerana dia orang tua kita, kerana dia ada kaitan dengan diri kita, kerana dia kaya, sebagainya, maka kita pun ikutlah hawa nafsu. Dengan hukuman yang tidak adil. Wa in talbu au tu'ridu. Dan jika kamu putar-putarkan persaksian, ataupun kamu berpaling dari kebenaran, berpaling dari keadilan, berlaku adil contohnya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah adalah ia dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Allah tahu berita. Baik, sama lagi. Ya ayyuha wahai. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Aminu, berimanlah olehmu. Billahi, dengan Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Wal kitab, dan kitab. Allazi, yang anzala, telah menurunkan. Wal kitab, dan kitab. Allazi, yang nazzala, telah menurunkan ia. Ala rasulihi, atas rasulnya. Wal kitab, dan kitab. Allazi, yang anzala, telah menurunkan ia. Min qablu, daripada dahulu. Waman, dan barang siapa yakfur, ia kufur. Billahi, dengan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat.
Faqad, maka sesungguhnya dhalla telah sesat ia. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Biasa mas mula. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, berimanlah olehmu dengan Allah dan Rasulnya. Tengok ayat ni. Ayat ni, wahai orang beriman kan dah beriman. Kenapa ya disebut pula dah beriman, berimanlah olehmu? Apa tujuan kalau ayat macam ni? Orang beriman dah lah beriman, tapi dinyatakan berimanlah olehmu. Ini maksudnya ialah ya supaya mengekalkan iman. Yang dah beriman terus kekalkan iman. Macam tu ya. Itu maksud ayat ini ya. Biasanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam contohnya. Dia tak ada amin, tapi dah beriman suruh beriman lagi. Artinya kekal, suruh mengekalkan iman itu. Berimanlah olehmu billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya wal kitab dan kitab allazi nazala ala rasulihi yang telah menurunkan ia atas rasulnya iaitu Muhammad, wal kitab dan kitab allazi anzala min qablu ya, yang telah menurunkan ia daripada dahulu. Sebab itu kita suruh beriman kitab Al-Quran dan kitab yang sebelumnya iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil ya. Tapi syariat hanya ikut kitab Quran sebab kitab Quran yang terakhir. Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi, dan barang siapa ia kufur dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguhnya telah sesat ia kesesatan yang jauh. Janganlah nak harap ya kemenangan atau keselesaan hidup di akhirat. Dia sudah tersesat satu kesesatan yang jauh. Ya, dia mengkufuri Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat. Abilah. Ya. Sesatlah dia. Ya. Sebab itu kita ya dalam keyakinan kita pada rukun iman, kita percaya adanya rasul-rasul selain daripada Nabi Muhammad. Rasul-rasul terdahulu, kitab-kitab terdahulu, ya, kita imani, kita percaya. Ya. Hanya rasul dan kitab akhir saja kita ikuti dia punya syariatnya atau hukum hakamnya. Kitab-kitab dahulu kiranya dah dimansuhkan, mana dihapuskan hukumnya kerana dah ada kitab yang baru. Ya. Sekadar itu dulu untuk Quran. Kita sambung pelajaran surah. Ya. Pelajaran surah pula kita sambung.